Hari ni kita nak belajar cara buat thosai. So lepas ni anda bolehlah buat thosai di rumah, tak perlu pergi ke kedai dan beli lagi. Okey, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Yang utama adalah beras. Kedua adalah kacang ulunda. Okey, kacang ni lah yang kita buat wadeh, kita buat idli, kita buat thosai, kacang ni lah dia. Okey, ulunda, and then nasi dan garam. Itu sahaja barang-barang yang diperlukan. Tadi saya dah sukat beras menggunakan cawan ini. Dalam lebih kurang macam ni, saya ambil 3 cawan. So anda boleh guna apa-apa cawan sahaja. Jadi saya masukkan 3 cawan beras. Tak penuh ya cawan tadi saya ambil, tapi anda boleh juga ambil penuh, tak kisah. Okey, bila dah ambil setakat ini, ulunda saya akan ambil separuh. Kalau 3 cawan beras, 3 cawan juga ulunda, separuh. Kalau 1 cawan beras, separuh cawan ulunda. Apa-apa cawan pun boleh, tak kisah ya. Okey, 1, 2, separuh ya. Tak cukup tu tadi saya suruh suami saya beli. Okey, ni ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini ulunda ya. Setengah kg RM3.50. Lebih kurang lah ya harganya. So anda boleh mengandaikan lah harga tu kalau anda pergi beli di kedai yang berdekatan dengan rumah anda ya. Okey, sekarang saya nak tambah sikit sebab tadi tak cukup ya. Saya nak jadikan dia separuh cawan satu lagi sebab 3 cawan beras, jadi 3 kali juga separuh saya sukat untuk ulunda ni. 3 cawan ulunda. Nasi ni menggunakan sendok nasi 1 sendok. Lepas ni kita cuci pula, kita bagi dia, ialah cucilah sikit, bukanlah cuci maksudnya cuci guna sabun ke apa ya, cuci guna air biasa, and then rendam. Bila rendam, lepas masa rendam tu biarkan selama 8 jam. Nanti baru saya akan tunjukkan pula proses kisar dalam 8 jam, tapi kalau kadang-kadang dalam 5 jam, 4 jam pun okey lah. Setakat kita nak rendam dulu. Yang nanti kita nak kisar dan perap tu semalaman. Ni nak rendam dulu. Cuci dulu baru rendam. Nanti saya akan tunjuk prosesnya. Bila lepas cuci saya rendam ni, jangan rendam cukup-cukup air. Air tu kena banyak lah. Baru nanti dia naik beras tu sikit, ulunda ni semua dia akan kembang sikit. Okay, so air bagilah dalam macam ni. Okay, bagi penuh sikit lah. Bagi atas sikit. Nanti lepas ni kita tengok cara nak kisar pula. Inilah dia ya. Saya dah cuci tadi beras, ulunda dan nasi tadi saya dah campur sekali, dah cuci. Sepatutnya nasi tu tak perlu cuci. Saya dah tercampur sebab saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan sukatan tu kan, saya masuk sekali. Selalunya saya cuci beras dengan ulunda tu, lepas tu last kali baru masukkan nasi. Nasi tu bersih, tak payah cuci. Okay, so inilah dia ya. Lepas cuci saya rendam, air bagi lebih sikit sebab beras, ulunda semua akan kembang. Nasi pun akan kembang sikit. Okay, rendam dalam 5 jam, 5 hingga 8 jam. Nanti dah cukup kembang, nanti kita boleh kisar dengan blender. Nanti saya akan tunjukkan macam mana konsistensi, kepekatan adunan untuk thosai tu nanti masa kisar. Masa kisar itulah kita akan masukkan garam. Garam dalam 1 sudu teh. Okay, sekarang saya akan tunjukkan kemenjadian beras dan nasi serta kacang ulunda yang telah saya rendam selama 4 jam. Dia dah kembang ya. Tadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya rendam dalam periuk yang kecil sikit. Ya, dia dah cukup kembang, tak muat, jadi saya tukar ke periuk lain. Okey, kalau nak tengok ya. Sorry ya. Okey, tengok ni dia dah kembang dah. Dia dah warna lain dah ya. Beras tu dah putih lain sebab dah lama berendam ya. Okey, kita akan masukkan ni ke dalam blender. Okey. Kita nak blend sekarang ni. Sebab nak jadikan dia batter kan. Nanti kena blend, tak perlu sampai batter tu sampai selembut-lembutnya. Ya, kalau selembut-lembutnya tu nanti itu untuk lain ya. Kita nak buat idli ataupun kita nak buat appam besar tu lain. Itu masa kita kena blend sehingga lembut, soft. Yang ini nanti saya akan tunjukkan bila kita dah habis blend tu, dia masih ada lagi sikit-sikit lah ya. Macam konsistensi macam pasir kan, bila kita pegang pasir tu kan, something like that. Okay, sikit lah. Saya nak explain pun sebenarnya susah. Okay, pasir tu kasar ya sebenarnya. Okay, tapi kita masih boleh rasa sedikit beras. Okay, saya masukkan separuh sudu besar garam. Okay, dalam adunan pertama. Nanti bila kita dah blend semua, kita akan
Nanti saya ajarlah. Okay, yang kita masukkan garam ni untuk yang first je. Okay. Then serbuk penaik dalam satu, tengok ni. Dalam satu sudu KFC lah ya. Ni nak bagi dia naik. Okay, kalau orang dulu-dulu dia tak letak ya. Orang dulu-dulu dia tak letak. Dia perap lama. Okay, and then ada satu lagi proses yang kita perlu buat, nanti saya akan tunjuk. Okay, so sekarang saya nak blend. Kalau tak cukup air, kita boleh tambah air. Okay, saya akan stop sekejap, lepas tu saya akan sambung semula. Okay, so kita akan kisar dalam lebih kurang 4 kali macam ni ya. Okay, sebelum saya lupa, thosai ni saya nak buat untuk sarapan esok, tapi saya tengah kisar sekarang ni malam sebelumnya ya. Sebab kita nak perap lepas ni. Okay, saya telah siap kisar semua tepung tadi, beras tadi ya, menjadi adunan macam ni. Okay, mari kita lihat secara dekat. Okay, inilah kepekatan dia ya. Tadi selepas saya habis blend, saya nampak dia pekat, jadi saya tambah air. Tak salah ya, tambah air dan gaul-gaulkan. Tengok ni, kepekatan dia. Tak pekat sangatlah, cair ya. Seolah-olah macam apa, batter yang kita nak celup apa ya, celup pisang tu kan, untuk pisang goreng, something like that. Okay, nanti saya tunjuk. Kalau kita dah habis tepung ni kan, kalau kita dah habis tu, nanti kita akan nampak ni biji-biji ni. So maksudnya tepung tu kita bukannya blend sampai betul-betul blended lah, masih ada lagi biji-biji ni, baru boleh buat thosai. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk satu lagi proses, iaitu saya nak gunakan mixer tangan untuk gaulkan adunan ni. Mixer tangan yang kita buat kek, orang dulu-dulu dia guna tangan, lepas tu after that kita guna tangan tu memang kita dah cuci bersih ya. Okay, and then lepas tu orang guna sudu, senduk ya. Tapi saya nak buat cepat, kita guna yang inilah, alat ni dah ada, memudahkan kita. Okay, saya akan buat sebegini selama 20 minit. Okay, beginilah rupa adunan thosai tadi yang selepas saya kisar, saya menggunakan hand mixer selama 20 minit. Okay, tengok ni ya, dah berbuih-buih di tepinya tu. Okay, jadi kita akan perap sehingga 10 hingga 12 jam. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mula buat thosai selepas tepung ni kembang, dia naik. Okay, dia naik itu maksudnya dah kembang dan sudah sedia untuk dibuat sebagai thosai. Kalau tak boleh ya, dia kena naik dulu. Inilah keadaan tepung thosai yang kita telah perap semalam ya. So pagi ni bila saya tengok dia dah kembang dah. Sebenarnya semalam kita letak dekat separuh kan dalam bekas ni. Ni dah penuh tadi. Saya ada lagi sikit, saya dah transfer ke dalam bekas lain lagi. So dia dah kembang sebegitu banyak. Jadi semalam saya kata kita guna hand mixer tu selama 4 jam. 4 jam pula, selama 20 minit. Tak payah 20 minit lah, 10 minit sudah. Sebab saya buat 20 minit tu dia jadi kembang banyak sangat terlampau kembang. Okay, so you all hand mixer tu guna 10 minit dah lah. Okay, sebab kita ada letak serbuk penaik sekali kan. Itu sahaja untuk tepung thosai ni. Okay, sekarang kita akan lihat cara nak buat chutney. Saya nak ajar anda 2 jenis chutney hari ni. Okay, chutney pekat dan chutney cair. Chutney cair ni yang biasa kita tengok dekat kedai mamak lah. Okay, ataupun restoran-restoran India ya, yang cair sikit. Yang pekat ni jaranglah orang jual kat kedai. Okay, apa beza antara pekat dan cair ni? Bukan setakat pekat dan cair sahaja, cara penyediaan dia pun berlainan sedikit dan ada ramuan tambahan lain. Okay, mari saya tunjukkan. Kita tengok yang common dulu. Commonnya untuk kedua-dua chutney adalah kelapa parut. Nanti saya akan tunjukkan berapa banyak. Lepas tu bawang. Common untuk dua-dua jenis chutney. Bawang dan
dan kelapa parut tadi. Okey, sekarang saya nak tunjuk beza ya. Untuk yang pekat dulu. Untuk yang pekat, kita gunakan cili kering, bawang, kelapa parut dan kacang ulunda ni sikit. Okey. Dan caranya adalah kita akan tumis semua benda ni dengan minyak sapi sikit, and then biarkan sejuk, and then blend dengan sedikit air supaya dia pekat. Of course kita kena letak garam lah. Satu lagi yang saya kata cair tadi, bahan yang diperlukan adalah bawang tadi sama, cili sebenarnya lagi best kalau kita guna cili hijau. Dia nanti chutney tu warna hijau, saya tak ada jadi saya gunakan merah, tak apa. Nanti chutney kita warna merah. Cuma apanya, nanti pekat pun warna merah, yang cair pun warna merah. Tapi kalau anda ada cili hijau, bolehlah guna cili hijau. So cair anda tu nanti cili warna hijau, yang pekat tu nanti warna oranye. Okay. So ni bawang, cili segar dan kelapa parut. Yang tumis tu tadi adalah yang pekat. Yang ini kita akan blend dulu. Okay, blend dulu semua ni. Kita masukkan 3 benda ni. Kita blend dulu. Tak payah pekat, cair. Macam yang kita tengok kat kedai tu. Okay, kita masukkan semua ni, masuk air, blend dulu. Lepas tu baru tumis. Bila tumis tu kita letakkan daun kari dan biji sawi. Dan of course kita letak garam lah. Okay, tu je beza. Okay, mari kita lihat ya. Saya nak buat yang cair dulu. Sebab yang cair ni kita nak blend dulu kan. Okay. Mari kita lihat ya. Yang ni kita letak tepi dulu. Tadi ya saya lupa nak jelaskan. Sebiji bawang, 3 biji cili merah. Saya dah buang biji ya. Clean ya. Okay. So masukkan dalam blender. Untuk sarapan je kan. Jadi tak payahlah buat banyak-banyak macam kat kedai, kita buat untuk kita je. So dalam senduk ni saya nak masukkan, sekejap ya saya tengok. Dalam 3 senduk. Lepas tu lebih sikit lah. Okay. Lepas tu saya nak letak air. Yang ini boleh cair, jadi kita letak air lebih sikit, tak kisah. Saya nak blend. Lepas blend ni yang kita akan tumis. Beginilah keadaan chutney cair yang telah di blend. Okay, saya dah panaskan kuali. Kita masukkan minyak sapi. Okay, ghee ya. Minyak sapi atau ghee. Okay. Saya banyaklah. Okay. Kita letak biji sawi sikit. Tunggu dia panas. Okay, masukkan biji sawi. Daun kari 2 tangkai. Dan masukkan blended kelapa parut kita. Ni untuk chutney cair. Saya akan tambah air masak ya. Kita biarkan dia mendidih. Sementara tu kita boleh juga letak garam ya. Garam secukup rasa lah ya. Nanti kalau tak cukup saya tambah lagi. Tadi saya letak dalam 3/4 sudu KFC tu. Ini nanti kita rasa kalau tak cukup kita tambah lagi. Okay, biarkan dia mendidih lah. Itu sahaja untuk chutney yang biasa kita tengok kat kedai mamak, chutney cair ni ya. Okey, saya dah panaskan kuali. Kita masukkan ghee. Okey, ghee. Okey, minyak sapi. Okey, biarkan dia panas. Lepas tu kita akan masukkan kacang ulunda. Okey ya. Dalam 2 sudu besar. Sehingga dia naik bau dan bertukar warna sikit ya.
Okey. Tengok dia dah berubah warna sikit kan. This is the time kita masukkan bawang. Bawang 1,5 biji. Cili kering dalam 4-5 butir cili kering. Saya dah gunting kecil-kecil. Kita tak nak guna dia punya biji tu ya. Okay. Tumis. Okay, dah separuh tumis. Kita akan masukkan pula kelapa parut. Okay. Kelapa parut dalam 4 kenduk. Dan kita tumis. Tumis sehingga naik bau, berubah warna. Bila dalam keadaan beginilah saya boleh judge cili kering ni cukup ke tidak. Ini macam belum cukup, jadi saya tambah ya. Jaraknya cili kering tu antara kelapa parut. Macam tu saya tengok. Okay, ni tadi yang saya dah tumis ya, kelapa parut, cili kering dan bawang. Sekarang saya nak blend. Saya dah masukkan yang dah ditumis tadi. Saya nak masukkan tambah garam dan gula sikit ya. Dan kita hanya akan tambah sedikit air supaya chutney ni pekat. Saya gunakan air masak ya. Okey, inilah chutney ya, 2 jenis chutney tadi. Okey, saya tunjuk ya. Bila kita gaul dengan sudu, kita tahu ni pekat, ni cair sikit. Ini kita blend dulu, baru tumis dan tak campur kacang ulengga. Ini dengan cili segar. Ini kita masukkan kacang ulengga dengan cili kering. Ini kita tumis dulu baru blend. Ni blend dulu baru tumis terbalik. Okey, itu saja. Boleh try di rumah. Ini tosai kosong dengan minyak sapi ya. Bila kita letak minyak sapi, dia crispy dan sedap lah. Tunggu sehingga keperangan sikit. Nampak perang sikit di bawahnya, baru kita boleh terbalikkan. Tunggu lagi ya, dia belum masak lagi di bawahnya. Jangan cepat-cepat nak nak terbalikkan, nanti dia melekat. Api tadi paling rendah ya. Okey, kita boleh terbalikkan sebab dah nampak perang sikit. Tengok tak melekat. Okey, kita terbalikkan. Saya akan tunjukkan beberapa tosai lah. Satu tosai biasa, satu tosai telur, dan satu lagi tosai telur dengan bawang. Dia tak melekat sebab kita letak minyak sapi tadi ya. Kalau tak ada minyak sapi, boleh letak butter. Kalau tak ada butter pun orang India dia guna minyak nalene. Boleh juga. Daripada sesame oil tu. Okey. Okey, ni dah boleh angkat. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan tosai telur. Sama juga. Okey, katakan kita tak nak guna minyak sapi ya. Kita boleh guna butter pula. Sama je sebenarnya. Bukan sama.
Okey, ini toasting yang seterusnya daripada butter ya. Okey. Daripada butter, dan saya akan letak telur. So dia toasting telur. Bila kita pusing menggunakan senduk ni, it is very important not to press. Jangan tekan kuat sangat, nanti dia melekat. Okey, perlahan je. Okey. Sekarang saya akan pecahkan telur. Dan kita tuangkan telur tu. Dan kita ratakan telur tu kepada semua bahagian. Jangan kat satu belah je. Okey. Okey. So tadi kalau nak letak bawang, after this lah letak bawang sikit, bawang yang dihiris. Tengok ya, dia dah mula sedikit keperangan, tapi kita tunggu lagi sikit. Okey, saya akan terbalikkan. Okey, caranya ya, tengok ya, letak sudip, pusing dulu half of the toasting clockwise and anti clockwise. Lepas tu baru masuk tengah dan terbalikkan. Yang ini kita perlukan lebih sedikit masa untuk roast di belakangnya tu sebab ada telur. Okey, saya cuba terbalikkan, tengok ya. Macam itulah toasting telur. So kita lipat ni, kita terbalikkan. Sebenarnya boleh lipat macam tadi, tapi nanti tak nampak beza yang mana satu toasting telur, yang mana satu toasting biasa. Anak saya ada yang suka toasting biasa, ada yang suka toasting telur. Okay, suami saya suka toasting telur. Okay. Okay, now yang third one, toasting telur dengan bawang. Minyak sapi macam biasa. And then gunakan bawang dan ratakan minyak sapi tu. And then letak dalam 3 senduk tepung toasting ni. Dan cepat-cepat ya. Cepat-cepat pusingkan. Sebab makin lama makin panas kita punya pan ni. So cepat-cepat masukkan bawang yang kita dah iris tadi. Okey, okey. And then baru kita letak telur supaya bawang ni tak jatuh. Kalau kita letak last sekali nanti dia boleh berterabur. And then kita ratakanlah telur ni. Bagi dia jadi top layer of the onions just now, supaya onion ni tak jatuh. Kalau nak lagi ni, boleh tumis dulu bawang in a different kuali, baru letak atas ni pun boleh juga. Saya akan letak lagi minyak sapi supaya bila saya terbalikkan nanti dia roast dengan cantik ya. Tengok ya. Kalau tadi kita tak perlu tunggu lama. Ni tadi kita tunggu lama sikit. Ni dia cepat sebab makin lama kita punya pan ni makin panas. Sebab tu kita tengok dah keperangan dah. Okay, as usual, anti clockwise dari macam nombor 6 kan. Nombor 6 ke nombor 12. Dari nombor 6 ke nombor 12 belah sini pula. Terus tepi-tepi dia lah. Dan baru tengah. And then saya pun takut dah terbalikkan. Okay. Kita bagi dia roast lagi sebab tebal kan. Ada bawang, ada telur. Jadi kita boleh press pun sikit sebenarnya.
Okey, mari kita tengok bagaimana rupa telur bawang, proses telur bawang. Tu bawang ros tu nampak tu. Okey, dah siap proses kita.